Dalam video ini, saya akan bercerita dengan lebih lanjut mengenai masalah PayPal Limited Access. Dalam video ini, iaitu video bahagian 2, saya akan terangkan cara mengelakkan masalah Limited Access ini dari terjadi. Kalau akaun anda dah kena Limited Access, anda mungkin akan nampak mesej seperti ini semasa anda login ke akaun PayPal. Ataupun anda mungkin melihat mesej seperti ini, your account access is limited, yang dalam warna merah ini. Jadi akaun anda akan kena limited access apabila ada aktiviti luar biasa daripada aktiviti yang biasa anda lakukan dalam akaun PayPal. Jadi apakah aktiviti luar biasa? Nombor 1 adalah terlalu banyak transaksi dalam masa yang singkat. Sebagai contoh, katakan akaun PayPal anda setiap hari menerima 3 atau 4 sales sahaja dan ia adalah konsisten untuk 1 tahun yang lepas. Tetapi tiba-tiba dalam masa seminggu anda menerima 100 hingga 200 sales. Ini yang saya maksudkan terlalu banyak transaksi dalam masa yang singkat. Kalau jumlah transaksi anda meningkat secara normal, mungkin bulan ini ada 10 transaksi, bulan depan 20, bulan seterusnya 50 dan sebagainya, anda tidak akan ada masalah limited access. Tetapi kalau anda melakukan transaksi yang banyak sedangkan biasanya transaksi adalah sikit, mungkin anda akan kena masalah limited access. Yang kedua adalah transaksi yang bernilai tinggi. Ini juga bergantung kepada akaun PayPal anda. Kalau transaksi yang biasa anda terima adalah RM10, RM20 dan sebagainya, dan tiba-tiba anda menerima transaksi RM20,000 ataupun RM30,000, PayPal juga akan ambil perhatian transaksi yang bernilai tinggi dan akaun anda mungkin akan dikenakan limited access. Yang ketiga adalah pengeluaran wang terlalu cepat. Yang ini berkaitan dengan transaksi yang terlalu banyak dalam masa yang singkat dan juga transaksi yang bernilai tinggi. Apabila dengan tiba-tiba anda mendapat banyak transaksi ataupun transaksi yang bernilai tinggi dan anda mengeluarkan wang dalam akaun PayPal terlalu cepat selepas menerima transaksi tersebut, ia juga akan menjadi satu masalah yang PayPal akan ambil perhatian dan mungkin akaun anda akan kena limited access. Yang keempat adalah alamat IP yang berbeza dari negara asal. Kalau akaun PayPal anda adalah akaun PayPal Malaysia dan anda memang selalu gunakan daripada Malaysia, apabila anda ke luar negeri pula dan anda gunakan akaun PayPal anda, alamat IP yang disampaikan ke PayPal bukan alamat IP Malaysia. Ia bergantung kepada alamat IP negara di mana anda berada. Jadi kalau anda selalu akses akaun PayPal anda dari katakan Singapore ataupun Thailand ataupun US dan sebagainya, sedangkan akaun anda adalah akaun Malaysia, ia juga mungkin akan menjadi satu masalah. Yang kelima adalah terlalu banyak alamat IP dalam masa yang singkat. Walaupun IP address yang disampaikan ke PayPal adalah dari Malaysia, tetapi kalau terlalu banyak alamat IP dalam masa yang singkat, mungkin juga akan menjadi satu masalah yang menyebabkan akaun limited access. Apa yang dimaksudkan terlalu banyak alamat IP? Sebagai contoh, anda akses akaun PayPal daripada office anda. Ia dikira sebagai satu alamat IP. Apabila anda balik ke rumah anda akses lagi akaun PayPal, ia dikira sebagai alamat IP yang berbeza. Biasanya ini tidak menjadi masalah sebab masa yang diambil daripada satu IP hingga IP yang lain mungkin berjam-jam ataupun masa yang panjang. Tetapi contohnya kalau dalam masa 10 minit akaun PayPal anda diakses daripada 20-30 alamat IP yang berbeza, ini akan menjadi satu masalah yang mungkin akan menyebabkan akaun anda kena limited access. Yang keenam adalah terlalu banyak refund atau chargeback. Kalau akaun PayPal anda, terutamanya kalau anda menggunakan akaun PayPal untuk menjual barangan online dan anda menerima terlalu banyak refund
Ya, refund adalah pulangan wang ataupun chargeback. Chargeback ini dilakukan oleh kad kredit ataupun bank pembeli yang meminta balik wang daripada PayPal. Kalau kedua-dua refund dan chargeback terlalu banyak, akan menyebabkan satu masalah juga yang mungkin menyebabkan akaun anda kena limited access. Cara mengelakkan akaun anda kena limited access. Yang pertama, pastikan maklumat betul dalam akaun PayPal. Jangan masukkan nama samaran, nama pendek dan sebagainya sebagai nama dalam akaun PayPal. Masukkan nama sebenar anda seperti yang ada dalam kad pengenalan ataupun IC. Dan juga masukkan alamat rumah yang betul. Jangan masukkan alamat rumah yang salah ataupun alamat rumah orang lain, sebab ini akan menyebabkan masalah apabila anda hendak cuba menyelesaikan masalah limited access yang akan saya terangkan dalam bahagian ketiga. Yang kedua, pastikan akaun PayPal anda dah verify. Jadi dalam video-video yang sebelum ini di laman web paypalmalaysia.com, saya dah pun tunjukkan cara untuk menjadikan akaun anda verify dengan menggunakan kad kredit, dan juga ada 4 digit yang perlu anda lihat dari statement kad kredit anda dan masukkan ke dalam akaun PayPal. Jadi pastikan akaun anda verify secepat mungkin. Yang ketiga, jangan menggunakan IP blocker ataupun proxy server. Jadi ada setengah orang yang suka menggunakan internet dengan menggunakan proxy server. Proxy server ini dia menghalang IP address ataupun alamat IP sebenar anda dan memberikan alamat IP yang palsu. Jadi apabila anda menggunakan proxy server atau IP blocker, walaupun anda akses akaun PayPal anda dari Malaysia, tetapi alamat IP yang disampaikan kepada PayPal mungkin dari negara lain ataupun alamat IP yang memang tidak wujud. Jadi jangan menggunakan IP blocker ataupun proxy. Kalau hendak akses akaun PayPal, gunakan sahaja internet yang biasa. Yang keempat, jangan berkongsi maklumat login PayPal anda. Kalau anda menggunakan PayPal beramai-ramai dengan business partner yang lain ataupun dalam syarikat anda, pastikan anda dah upgrade akaun PayPal anda kepada akaun business. Ini adalah paling sesuai untuk syarikat, sebab dengan akaun business anda boleh membuat login dan password baru untuk setiap staff ataupun setiap ahli dalam syarikat anda. Jadi setiap orang dalam syarikat anda boleh akses ke akaun PayPal yang sama tetapi menggunakan login yang berbeza. Kalau anda berkongsi maklumat login yang sama ataupun maklumat login yang utama dan digunakan oleh ramai orang untuk akses, terutamanya daripada IP address yang berbeza, ia akan menjadi satu masalah yang besar. Yang kelima, kalau boleh jangan akses akaun anda dari luar negara. Jadi kalau anda sekarang ni berada di luar negara ataupun hendak pergi ke luar negara, pastikan anda dah melakukan sebanyak mungkin perkara-perkara yang perlu dilakukan daripada akaun PayPal anda. Jangan tunggu sehingga anda di luar negara baru hendak mengakses akaun PayPal anda. Kalau anda akses akaun PayPal dari luar negara sekali atau dua kali, mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi kalau terlalu banyak kali anda akses dari luar negara, PayPal akan mengambil perhatian. Kemudian, pastikan anda selesaikan masalah dispute atau chargeback dengan segera. Apabila anda menerima masalah dispute atau chargeback, PayPal akan memberitahu anda bahawa ada masalah dispute yang baru dan akan menyeraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah dispute. Tetapi kalau anda biarkan saja masalah dispute tanpa membuat apa-apa untuk mengatasi masalah dispute tersebut, akan menjadi masalah yang lebih besar, iaitu PayPal mungkin akan mengenakan limited access kepada akaun anda. Kurangkan permintaan refund dari pelanggan. Ini terutamanya kepada mereka yang menjual online dan menjual produk digital sebagai contoh. Ramai yang saya dapati tidak mempunyai download link yang diberi secara automatik selepas pembayaran melalui PayPal.
Sebaliknya, mereka akan menghantar email kepada pembeli yang mengandungi link download. Tetapi ramai pembeli yang tidak membuka akaun email mereka untuk mendapatkan download link tersebut. Jadi mereka mungkin merasa bahawa anda tidak memberikan mereka produk yang sepatutnya mereka terima dan mereka boleh file dispute daripada PayPal ataupun meminta refund daripada PayPal. Pastikan anda sampaikan produk melalui download link secara automatik selepas pembayaran. Dan dalam video-video yang sebelum ini, saya dah tunjukkan cara untuk membuat PayPal Buy button di mana anda boleh meletakkan alamat website ataupun URL di mana pembeli boleh download dengan serta-merta selepas membuat bayaran. Kalau ada pelanggan yang meminta refund, pastikan anda login sendiri ke akaun PayPal anda dan buat refund itu sebelum mereka menghubungi PayPal dan membuat dispute. Dan yang paling penting sekali, jangan jual wang dalam PayPal ataupun jangan membuat money exchange. Ini juga masalah yang saya lihat ada ramai di forum yang ingin menjual wang akaun PayPal mereka dalam USD kepada pembeli yang akan membayar mereka dalam ringgit Malaysia. Ini adalah melanggar syarat dan terma PayPal. Jadi kalau anda ada wang dalam PayPal, cara yang paling baik adalah masukkan alamat ataupun masukkan butir-butir bank account anda ke dalam PayPal dan withdraw dari PayPal terus ke bank account anda. Jangan nak jual wang tersebut kepada sesiapa di dalam forum dan sebagainya. Ini adalah sebab apabila PayPal melakukan limited access dan meminta anda menunjukkan bukti transaksi tersebut, memang anda tak boleh tunjukkan apa-apa bukti bahawa transaksi tersebut adalah untuk pembelian produk atau servis dan anda hanya boleh menunjukkan bahawa transaksi tersebut adalah satu money exchange sahaja. Setakat itu sahaja video ini di mana saya dah terangkan cara untuk mengelakkan masalah limited access daripada terjadi kepada akaun PayPal anda. Dalam video bahagian ketiga, saya akan terangkan cara untuk mengatasi masalah limited access apabila dah terjadi ke akaun anda. Terima kasih.